hai, anda bersama dengan Pakcik DIY. Okey, so hari ini Pakcik nak review satu produk. Okey, boleh beli online je. Harga pun murah. Yang penting kita boleh buat sendiri kat rumah. Okey, so hari ini Pakcik review produk untuk kita pasang pintu kabinet. Okey, dia punya ni lah ensil dia ni, ensil untuk pintu kabinet ni. Okey, kita nak pasang dia kan, sebab pintu kabinet ni dia punya ensil lain sikit, dia ada bulatan kat sini. Okey, dan dia memerlukan ukuran yang khas untuk kita pasang pintu kabinet tu supaya tidak tersilap. Okey, supaya sama, sebab kita akan pasang untuk pintu kabinet selalu kita akan pasang dua lah, dua ensil, jadi atas dengan bawah. So pastikan ukuran yang sama, barulah pintu kabinet kita tu bila tutup dia sempurna. Okey, dia cantik. Dia tak ada sengit sebelah ke apa atas lebih, bawah kurang. Jadi pintu kabinet kita akan tutup tidak sempurna. Jadi nak bagi sempurna, so bolehlah gunakan alat yang ini. Okey, so kat sini anda boleh beli yang ni untuk boring lah. Okey, ni dia punya mata drill untuk boring. Kita nak boring kayu pintu kabinet tu, okey, supaya kita boleh tenggelamkan bahagian yang ni lah, bahagian yang ni. Okey, bahagian ni tenggelam dan kita boleh skrukan dia supaya dia dekatlah untuk pintu kabinet. Okey, so seterusnya benda yang paling penting sekali untuk semasa kita nak pasang pintu kabinet ni adalah dia punya pembaris ni atau guidance dia ni. Okey, dia punya guidance ni baguslah. Sebab apa? Sebabnya kita akan pasang dia punya ketebalan nanti untuk atas dengan bawah pintu kabinet tu sekata. Sebab kita senang ukur pakai pembaris dia ni. Okey, pembaris dia ni. Tengok macam ni lah bentuk pembaris dia. Okey, dia ada dua lubang ni untuk skru. Okey, so ini dia punya base lah. Okey, so ini memang dia buat daripada plastik, memang tebal. Tengok tu, tebal tu dan kuat. Okey, tidak mudah patah. Okey, so kat sini dia akan bagi sekali dua skru. Okey, so dua skru ni sebenarnya untuk nak guide kita lah, ketebalan yang berapa tebal kita untuk kita tebuk tu. Contoh, okey, contohnya kita nak tebal macam mana? Contoh ni tepi pintu. Okey, contohnya ni bahagian tepi pintu tu. Okey, so sini bahagian tepi pintu. Okey, bahagian tepi pintu. So skru tadi, anda pusingkan, maksudnya ketebalan berapa untuk pasang pintu kabinet ni. Okey, kalau let's say nak samalah. Let's say ada sikit tebal ke apa ke, itu bergantung pada jenis dia punya ensil pintu kabinet tadi lah. Jadi bila anda nak pasang, so ini akan guide. So sekali anda dah setkan, so untuk anda tebuk yang atas, anda just letak saja. Contohnya dah set yang macam ni. Okey, contohnya dah set macam ni. So kat sini anda dah boleh tandakan bulat untuk anda tebuk, dan untuk kat bawah anda just letak dan tandakan saja, dan boleh tebuk. So nanti atas dengan bawah akan sama. Okey, dia tak akan lari. So sebab itulah ini yang bestnya ada pembaris ni. Okey, guidance ni. Sebabnya anda dah tak perlu nak ukur banyak kali. Tak perlu nak ukur atas, tak perlu nak ukur bawah. Just guna ni saja. Okey, dan harga dia pun murah je, tak ada mahal sangat lah. Berapa ringgit je ni. Okey, dan dia plastik yang tebal dan kuat. So berbaloi dah beli. Okey, so masa nak tebuk nanti pun, okey, masa nak tebuk nanti pun boleh terus guna mata drill ni lah. Okey, so mata drill ni, okey, macam mana bentuk dia mata drill ni? Kita tengok dulu. Mata drill untuk boring ni. Okey, so kat sini anda akan dapat, okey, anda akan dapat satu dia punya ni dia punya guidance juga. Okey, satu allen key dia lah untuk kita ketatkan dia. Okey, kat sini Pakcik nak terangkan kenapa pilih yang ni. Okey, kenapa pilih yang ni? Sebab apa tahu? Sebab dia ada dia punya guidance dia kedalaman yang macam mana. Sebab apa? Sebabnya kita kena ikut kedalaman ni supaya kayu tu nanti, okey, kayu base
base dia nanti tu dia rest atas bawah ni. Okay, kita tak nak dia macam terlebih. Terbang je tu. Nanti dia tak fit. Nanti dia betul-betul akan bergantung pada skru 2 ni. Nanti pintu kabinet kita cepat rosak. Okay, skru 2 ni akan cepat loose. Bila loose, anda kena tebuk lubang baru. Okay, kena tebuk lubang baru. Jadi leceh lah. Jadi sebaiknya ikut kedalaman ni. Okay, maksudnya ukuran dia daripada tepi ni maksudnya ukuran dia daripada tepi ni. Okay, tepi ni ke sini. So ikut ukuran tu dan anda boring lah kedalaman itu. So contohnya macam ni kan. So kita ukur, dia memang dah ngam-ngam. Nampak? Ngam-ngam. So tak perlulah kita letak dia punya ni boring dia ni. So dia dah ngam-ngam. Maksudnya kita dah bore sampai ke bawah sana tu. Okay, dah bore ke dalam. Sampailah atas ni sama level dengan ni. Okay, sama level dengan yang tepi ni. So itulah kedalaman yang kita perlukan. Okay, tak perlu lebih-lebih. Sebab apa? Sebab kalau ni tak rest atas kayu juga, nanti dia akan cepat loose. Okay, itu ikut pengalaman pakcik lah, yang pakcik pasang pintu kabinet ni. Okay, pakcik pasang pintu kabinet memang kena rest atas kayu ni. Jangan biarkan dia ada ruang. Kalau ada ruang, memang dia akan bergantung pada skru 2 ni, dan skru 2 ni akan cepat loose lah. Sebab kita pintu kabinet memang kita buka tutup. Hari-hari macam tu buka tutup, lama-lama dah akan loose. Sebaiknya biar ada rest kayu lah, jangan bagi ada ruang. Okay, so ni pun bila anda dah tebuk nanti, okay, dah tanda bulat nanti nak tebuk. Okay, so yang ni bolehlah pasang macam ni. Jika ada kedalaman tertentu kan, contohnya kedalaman tertentu. So dekat sini dia dah ada guidance, nampak tu? Ada 20, 30, 40 kan. So dah boleh kira dah. Okay, contoh nak dalam lagi ke kan, mungkin jenis AC dia tu jenis dalam ke apa, so boleh lagi dalam lagi. Okay, so dia ada pembaris dia kat situ. Okay, so bila beli dia punya boring ni, okay, make sure beli yang jenis ada dia punya control kat belakang ni. Ni panggil control. Sebab apa? Control tu maksudnya kita tak nak bagi terlebih dalam. Macam pakcik cakap tadi lah, kalau terlebih dalam, berkemungkinan kita akan over lah. Over ke dalam. Bila over ke dalam, takut nanti yang bawah ni tak rest atas kayu. Bila tak rest atas kayu, cepatlah rosak. Tu je. Okay, so guidance ni dia akan jagalah. Maksudnya kalau let's say dah sampai ke dalaman dia akan stop. Sebab apa? Sebab dia ke atas ni dia lebih daripada bawah. Bila lebih daripada bawah, bila kita nak tekan dia tak boleh tekan sebab yang ni dah touch kayu. Okay, dah touch kayu. So kita dapat control lah. Kadang-kadang kan bila kita drill kan tak sedar kan. Susah control kalau tak ada guidance dia ni. Okay, dia tak ada ni. Dia punya stopper dia ni. Jadi bila drill nanti sampai satu tahap, bila anda drill, ini akan touch kayu dan ini masih dekat dalam. Okay, nampak? Dia kat dalam. So ini akan touch kayu. So dah tak boleh tolak ke bawah dah nak drill. So ini bagusnya beli jenis yang ada dia punya guidance ni. Okay, ni benda ni penting. Okay, so masa drill nanti tak kisah kalau anda nak drill terus guna lubang ni pun boleh. Sebab dia muat je. Okay, kalau tak nak drill guna lubang ni, tandakan bulat dan letaklah. Dan boleh drill terus. Okay, dia lari sikit-sikit tak apa. Lari sekat 1 mm 2 mm tu tak apa. Kita tak nak dia pergi sampai 5 mm 6 mm 7 mm sebab tu banyak. Okay, sekat 1 2 tu boleh lagi lah. Sikit-sikit kan kita boleh adjust lagi lah. Lari banyak tu je sakit sikit. Itu yang saya ingat pintu kabinet kita tu. Okay, so selepas tu macam biasalah, dah just screw sajalah. Bila dah pasang ni, senang lah. Just pusing je ke sana, screw je dekat dia punya frame tu.
So senang nak baiki pintu kabinet. Lagi-lagi musim-musim yang kata apa, COVID ni. So itu sajalah untuk kali ini. So selamat mencuba. Okay. So anda dah tengok dah dia sebenarnya detailing dia. Okay.